Assalamualaikum dan salam sejahtera kawan-kawan sekalian, dan juga kepada pensyarah kita iaitu Dr. Nurliza binti Abdul Majid. Kumpulan kami iaitu kumpulan 1 pada hari ini akan membentangkan tajuk tentang inovasi pendidikan, pelaksanaan dan juga penyebaran di sekolah. Sebelum saya memulakan subtopik yang telah disusun oleh ahli kumpulan kami, yang pertama saya ingin memperkenalkan ahli-ahli panel yang terlibat dalam seminar kali ini, iaitu saya sendiri diwakili sebagai moderator dan juga ahli panel 1 iaitu Nur Najwa, ahli panel yang kedua iaitu Zul Azhan, ahli panel yang ketiga iaitu Nazila Sheila, ahli panel yang keempat iaitu Elijah Inka, ahli panel yang kelima iaitu Nurul Sazana. Moderator lain sangkut. Hello? Lain okey je rasa. Hello? Hello? Lain Nana kot. Tengah tu. Aku lah tu lain aku. Okey lah, baik semula lah. Sorry kacau. Nak hujan dah ni. Cepat. Okay. Start balik. Ni Start dulu. Okay. Semua minta maaf. Tak dimaafkan. Mulakan Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada pensyarah kita dan juga rakan-rakan sekalian, iaitu Dr. Nurliza binti Abdul Majid. Pada hari ini kumpulan saya iaitu kumpulan 1 akan membentangkan tajuk inovasi pendidikan, pelaksanaan dan penyebaran di sekolah. Sebelum saya memulakan subtopik yang telah disusun oleh ahli kumpulan saya akan mengenalkan dulu ahli-ahli panel yang terlibat dalam seminar kali ini. Saya Nur Najwa binti Marai, mewakili moderator dan juga ahli panel yang kedua, diikuti dengan saudara Zul Azhan sebagai ahli panel yang kedua, saudari Nazila Sheila sebagai ahli panel yang ketiga, saudara Elijah Inka iaitu ahli panel yang keempat, seterusnya saudari Nurul Sazana ahli panel yang kelima, ahli panel yang keenam iaitu saudari Nur Khalida dan juga yang terakhir iaitu ahli panel yang ketujuh, saudara Hafiz Amri. Sebelum itu saya ingin memberitahu tentang subtopik kajian yang akan diterangkan pada seminar pada hari ini. Yang pertama, bagi ahli panel yang pertama iaitu saya akan menerangkan tentang objektif dan juga definisi bagi inovasi. Dan juga ahli panel yang kedua iaitu saudara Zul Azhan akan menerangkan ciri-ciri dan juga peranan guru inovatif di sekolah. Bagi ahli panel yang ketiga akan menerangkan kelebihan dan juga kelemahan bagi inovasi yang dilaksanakan di sekolah. Manakala yang keempat iaitu caparan dalam melaksanakan inovasi pendidikan di sekolah. Seterusnya yang kelima iaitu keperluan inovasi semasa menghadapi pandemik COVID-19. Manakala yang keenam iaitu cadangan bagi meningkatkan inovasi di sekolah. Manakala yang ketujuh adalah kepentingan inovasi di peringkat global. Okey. Bagi objektif kajian yang telah kami rancang, yang pertama adalah menjelaskan definisi dan juga ciri-ciri guru berinovatif, dan yang kedua adalah mengenal pasti faktor-faktor dalam melaksanakan inovasi pengajaran dan juga pembelajaran di sekolah, dan juga yang terakhir adalah meningkatkan pengetahuan mahasiswa dan juga mahasiswi dalam ilmu inovasi pendidikan di Malaysia. Sebelum itu, saya akan menerangkan tentang definisi inovasi. Apa itu inovasi? Inovasi adalah pembaharuan sesuatu kaedah ataupun cara kreatif guru yang baru untuk digunakan bagi memastikan objektif pengajarannya tercapai. Selain itu, guru yang berinovasi ini mempunyai kebolehan dalam melengkapkan murid berkemahiran alaf baru
seperti keupayaan berfikir secara kritis, kebijaksanaan menyelesaikan masalah dan daya kreativiti yang tinggi. Bagaimana inovasi ini terjadi? Bagi menangani perubahan inovasi, guru perlu menguasai teknologi yang sentiasa berubah dalam meningkatkan ilmu pengetahuan seperti mengamalkan budaya membaca, budaya belajar, budaya berfikir dan juga budaya menulis. Selain itu, apakah perubahan yang dilakukan semasa inovasi ini berlaku di sekolah? Iaitu inovasi ini perlu dilakukan sebagai salah satu usaha dalam menangani masalah bagi meningkatkan sistem pendidikan seperti perubahan proses pembelajaran, kurikulum, mutu profesionalisme guru dan juga persekitaran sekolah. Akhir sekali, guru yang melaksanakan PDP ini iaitu pembelajaran dan juga pengajaran ini perlu menggunakan segala pengetahuan yang telah dipelajari dan dilaluinya semasa mereka melengkapkan pengajian di institut perguruan dan juga universiti. Namun begitu, guru-guru ini perlu memikirkan satu inovasi yang baru supaya tiada amalan duplicating of experience yang sering berlaku akibat guru-guru yang terdahulu di mana menggunakan kaedah guru-guru senior mereka sehingga menyebabkan perubahan inovasi itu tidak berubah secara drastik yang berlaku di sekolah. Seterusnya saya akan memberi kepada ahli panel yang kedua iaitu saudara Zul Azhan dalam menerangkan ciri-ciri dan juga peranan guru inovatif. Dipersilakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada saudara pengerusi majlis. Saya akan menerangkan tentang ciri-ciri guru inovatif di mana setiap guru-guru yang mempunyai dalam perguruan haruslah inovatif dalam menyampaikan pembelajaran mereka, dan antara ciri-ciri yang perlu ada adalah seperti yang saya senaraikan adalah 8 ciri, iaitu yang pertama adalah mengenali diri pelajar, iaitu kita haruslah kenali bagaimana pelajar diri pelajar tersebut, dan kedua adalah kita menilai keberhasilan yang dicapai, mana kita tahu untuk menilai apa yang hasil yang kita perlu dapat dalam pembelajaran tersebut, dan kita juga perlu menekuni kurikulum di mana guru inovatif perlu mengetahui apa yang ada dalam kurikulum terkini, dan yang keempat adalah daya imajinasi yang tinggi di mana guru yang inovatif perlu daya imajinasi yang tinggi untuk menyampaikan sesuatu pembelajaran ataupun topik kepada pelajar agar pelajar senang faham. Dan yang kelima adalah kreatif di mana kreatif dalam menyampaikan cara pembelajaran tersebut. Sebagai guru inovatif terdapat pelbagai cara untuk kita menyampaikan pembelajaran seperti dalam talian ataupun secara luar talian ataupun secara dalam setempat, dan kita juga haruslah mempelbagaikan kaedah pengajaran di mana dalam pelbagai kaedah pengajaran ini kita akan dapat menarik minat pelajar untuk belajar dan secara tidak langsung sesi PDP akan menjadi menarik dan seronok. Dan seterusnya guru juga perlu mempunyai pemikiran yang strategik, dan yang terakhir adalah mempunyai unsur kecindian. Next. Dan untuk terima kasih kepada saudara Zul Azhan dalam menerangkan ciri-ciri guru inovatif dan juga peranan. Seterusnya kita akan beri kepada saudari Nazila Sheila dalam menerangkan kelebihan dan juga kelemahan dalam melaksanakan inovasi ini di peringkat sekolah. Tanpa membuang masa lagi, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya selaku panel ketiga akan menjelaskan kepada semua tentang sedikit kelemahan dan juga kelebihan yang terdapat dalam pelaksanaan dan juga penyebaran inovasi pendidikan. Okey, yang pertama kita akan lihat kelebihan iaitu
Kelebihan inovasi pendidikan ini adalah untuk memenuhi kehendak dan keperluan pelajar yang telah berubah dari semasa ke semasa. Okey, seperti yang kita tahu, kurikulum pada zaman sekarang ni telah berubah di mana proses pembelajaran ni tidak hanya tertumpu pada bilik darjah yang hanya memencilkan murid, tetapi pada zaman kini, zaman telah berubah, maka pendidikan juga berubah secara kolaboratif dan tanpa sempadan. Okey, oleh sebab itu, bagi menjadikan pelajar lebih kreatif ataupun aktif serta dinamik, kurikulum bilik darjah ni perlu sentiasa diperbaharui. Okey, seterusnya kelebihan yang kedua adalah perubahan terhadap inovasi pendidikan ni, kelebihannya dapat memastikan guru ni lebih berkemahiran. Okey, seperti yang kita tahu, inovasi ni lebih tertumpu kepada teknologi. Jadi, secara tidak langsung, guru ni akan sentiasa melengkapkan diri dengan maklumat-maklumat terkini dan juga kaedah-kaedah pengajaran yang baru dan sesuai. Seperti yang telah diterangkan oleh panel yang kedua tadi, antara ciri guru yang berinovatif adalah mempunyai kebolehan untuk melengkapkan murid dengan kemahiran alah baru seperti keupayaan berfikir secara bijaksana, menyelesaikan masalah dan daya kreativiti yang tinggi. Seterusnya, kelebihan yang seterusnya adalah inovasi ini dapat mewujudkan persekitaran pembelajaran yang lebih kondusif dan juga terkawal. Okey, seperti yang kita tahu, pengurusan bilik darjah yang berkesan yang akan dapat menghasilkan pelibatan pelajar yang maksimum dalam aktiviti pembelajaran sekaligus suasana pembelajaran yang kondusif ini amat penting supaya pelajar dapat sentiasa fokus dan meningkatkan tingkah laku pelajar yang positif. Okey, kelebihan yang seterusnya adalah dapat mengatasi masalah kekurangan bahan pembelajaran. Okey, dengan adanya inovasi yang berlaku dalam pendidikan ni dapat mengatasi masalah kekurangan bahan pembelajaran dan juga dapat menjimatkan tenaga dan masa. Segala keperluan yang sukar disediakan oleh guru sebelum ni boleh digantikan dengan penggunaan teknologi seperti penggunaan perisian-perisian yang bersesuaian dan juga dapat membantu para pelajar merasai pengalaman dan juga membayangkan apa pengalaman yang tidak pernah mereka lalui. Itu adalah salah satu kelebihan inovasi pendidikan. Yang terakhir adalah perkembangan minda pelajar akan menjadi ataupun akan lebih mencapah. Seterusnya kita akan tengok pula kelemahan yang terdapat dalam inovasi pendidikan. Yang pertama adalah perkembangan yang sangat pesat terhadap inovasi ini akan menyebabkan para guru dan juga pelajar tidak sempat untuk mengikut peredaran masa. Sehingga sekarang ni pun ada guru yang masih belum mampu untuk mengikuti teknologi-teknologi yang ada sekarang. Seterusnya yang kedua adalah penggunaan internet yang tidak terkawal. Seperti yang kita tahu, inovasi sekarang ni lebih tertumpu kepada teknologi, maka tidak heranlah penggunaan internet juga akan berleluasa ataupun pelajar serta guru juga akan menggunakan internet dengan lebih banyaklah. Okay, yang terakhir adalah dengan adanya inovasi pendidikan ni, guru dan juga pelajar sangat bergantung yang melampau terhadap inovasi ni. Ini akan menyebabkan guru dan juga pelajar tidak dapat memikirkan cara lain dalam aktiviti pembelajaran. Okay, itu saja untuk penerangan untuk kali ini dan saya akan passingkan kepada panel yang seterusnya. Terima kasih. Okey, terima kasih kepada saudari Nazila Sheila. Penerangan yang sangat terperinci. Kita boleh lihat dekat situ bahawa kelebihan semasa berlakunya inovasi ini di mana persekitaran sekolah akan lebih menjadi menarik tetapi ada juga kelemahan iaitu kebergantungan kita kepada teknologi juga adalah sangat tinggi. Oleh itu, apakah cabaran yang akan dihadapi semasa inovasi pendidikan ini berlaku di sekolah? Oleh itu, saya berjemput ahli panel yang seterusnya iaitu Elijah Inka bagi menerangkan tentang cabaran pelaksanaan inovasi ini. Dipersilakan. Terima kasih kepada saudari moderator kita. Ya, saya setuju inovasi ini mempunyai cabaran ya dalam kita melaksanakan inovasi pendidikan. Jadi terdapat beberapa cabaran dalam melakukan inovasi tersebut. Jadi kita lihat dulu daripada pengkaji-pengkaji yang lepas iaitu Noh
Mustafa, Hamzah, Ismail dan juga Abdullah ya pada tahun 2013. Mereka menyatakan bahawa cabaran dalam pelaksanaan inovasi di sekolah adalah seperti pengetahuan guna ICT, latihan produk dan persepsi mudah guna. Okey, untuk pengetahuan guna ICT ini, kita merujuk kepada adakah guru-guru tahu tentang menggunakan ICT? Ya, macam kita tengok dalam era pandemik ini, guru-guru lebih banyak menggunakan Google Meet contohnya. Kita ada menggunakan Zoom. Jadi adakah mereka tahu uh, aplikasi-aplikasi lain selain daripada yang telah dinyatakan? Sekiranya mereka menggunakan aplikasi tersebut, tentunya mereka memerlukan latihan. Jadi adakah latihan produk yang digunakan itu dilakukan untuk melatih guru-guru itu secara berkala ataupun adakah dia dilakukan dengan frekuensi yang kerap? Begitu juga dengan persepsi mudah guna. Di sekolah, contohnya saya mengambil contoh sebagai semasa latihan mengajar, terdapat banyak guru-guru yang berusia. Jadi mereka lebih suka untuk menggunakan aplikasi yang lebih mudah lah. Jadi ini mendatangkan persepsi terhadap aplikasi yang digunakan. Adakah ia mudah ataupun ia susah untuk digunakan. Kalau ia susah untuk digunakan, maka mereka cenderung untuk tidak menggunakan inovasi tersebut. Okey. Kita lihat kepada di sekolah sebagai contohnya guru-guru yang berusia. Jadi bila kita menggunakan e-pembelajaran contohnya inovasi yang dilakukan secara talian e-pembelajaran, guru-guru yang berusia mereka tidak akan menggunakan mereka sukar untuk menggunakan Zoom, Google Meet ataupun Webex. Ini adalah disebabkan oleh mereka terbiasa untuk menggunakan kaedah pembelajaran tradisional. Ya, macam yang kita pernah lihat semasa kita di sekolah dahulu, seperti penggunaan marker, penggunaan papan tulis dan sebagainya lah. Jadi ini mendatangkan satu cabaran yang sangat kuatlah kepada mereka kerana memerlukan pengalaman ataupun orang kata jurang dalam mempelajari sesuatu benda itu sangat luas ya. Seterusnya, kita melihat kepada limitasi inovasi itu dari aspek pengurusan. Ini adalah cabaran pada inovasi pengurusan dalam pendidikan. Seperti kalau kita nampak ya di sekolah-sekolah, sekiranya guru itu mempunyai 2 waktu mengajar. Contohnya dia mengajar 2 waktu mengajar itu bersamaan dengan 1 jam. Jadi selepas 30 minit, sesetengah guru akan mengatakan bahawa okey, murid-murid kita akan rehat untuk 5 minit. Jadi guru menggunakan waktu selingan itu untuk menarik minat pelajar supaya mereka masih mahu belajar. Tapi masalah yang berlaku ataupun cabaran yang berlaku ialah apabila guru melakukan inovasi tersebut, hanya masa itu sahaja pelajar-pelajar itu memberikan minat untuk belajar, untuk bermain contohnya. Minat mereka lebih banyak pada masa itu. Contohnya, guru-guru pernah menggunakan senam setempat. Contohnya, okey semua murid-murid semua bangun. Okey, goyang kepala, lepas tu goyangkan pinggul, ketuk kawan sebelah, macam tu. Jadi pelajar-pelajar ini minat mereka cuma masa itu saja. Jadi inovasi pengurusan masa itu tidak orang kata tidak menyeluruh lah kerana itu hanya pada masa itu saja pelajar memberikan minat. Okay, seterusnya kita lihat kepada cabaran yang seterusnya lah, inovasi produk dalam pendidikan. Ya, cabarannya bila kita menggunakan inovasi produk, tentunya kita memerlukan pengeluaran sejumlah wang lah, kos dan juga masa untuk kita melakukan inovasi produk tersebut. Dan jangan lupa juga, setiap perbuatan kita ataupun setiap projek yang hendak kita lakukan perlu ada sokongan daripada orang lain. Contohnya kita lihat kepada cikgu yang saya letakkan gambar lah. Ini adalah cikgu K. Nandakumar. Cikgu K. Nandakumar, dia mengatakan telah membuat inovasi produk yang dinamakan sebagai Fun Trace Kit. Jadi beliau menyatakan bahawa kos yang ditelan sebanyak RM290. Jadi ini kepada guru-guru, contohnya guru pelatih, sekiranya anda ingin membuat produk, jadi kos ini memang besar lah. Selain daripada itu, beliau juga mendapat sokongan dan juga diberikan kritikan lah
kritikan membina oleh pihak PPD dan JPNS Selangor. Jadi produk-produk ataupun inovasi produk tersebut sekiranya tidak diberikan sokongan ataupun contohlah kita nak buat di sekolah, guru-guru contohnya tidak memberikan sokongan kepada projek yang ingin kita lakukan, maka inovasi tersebut sukar untuk kita laksanakanlah. Jadi ini adalah cabaran-cabaran untuk melakukan ataupun melaksanakan inovasi dalam pendidikan kita di sekolah. Okey, terima kasih kepada saudara Elijah Inka dalam menerangkan cabaran melaksanakan inovasi pendidikan ni di peringkat sekolah. Dapat saya simpulkan kat sini bahawa guru-guru yang lebih berusia ni mereka kurang mempunyai kemahiran dalam mengendalikan atau mengaplikasikan perisian teknologi ya. Tapi seperti yang sedia maklum, sekarang ada satu akademik yang dipanggil sebagai akademik YouTube, merupakan satu inisiatif di mana Persatuan Guru-Guru Indonesia bergabung dalam menyediakan satu video di mana video ini banyak membantu guru-guru di Malaysia ni dalam menghasilkan pelbagai inovasi merangkumi video dan juga pembelajaran secara atas talian. Okey, sebelum kita masuk kepada keperluan inovasi ini, saya akan menjemput saudari Nur Sazana untuk menerangkan inovasi ini semasa menghadapi cabaran pandemik COVID-19. Apakah keperluan inovasi ini perlu dilakukan semasa pandemik ini berlaku? Tanpa membuang masa lagi, kita mempersilakan. Baiklah, terima kasih kepada pengurusi majlis. Okey, kita masuk kepada keperluan inovasi semasa menghadapi cabaran pandemik COVID-19. Kita tahu sekarang satu dunia dilanda pandemik COVID-19. Jadi kita tengok kepada negara Malaysia di mana Perdana Menteri mengumumkan Perintah Kawalan Pergerakan iaitu PKP. Sektor pendidikan antara salah satu sektor yang terjejas di mana sektor pendidikan telah ditutup sepenuhnya bagi mengurangkan penularan penyebaran wabak COVID-19 ni. Jadi pihak sektor pendidikan sama ada Kementerian Pendidikan Malaysia dan juga Kementerian Pengajian Tinggi sama ada awam atau swasta perlu memikirkan pembaruan apa yang sesuai untuk memastikan PDP dekat Malaysia ni terlaksana. Okey, antara pembaruan yang telah dilaksanakan sehingga kini adalah PDPR iaitu pengajaran dan pembelajaran di rumah. Okey, pembelajaran dan pengajaran di rumah ini boleh menggunakan dua jenis pendekatan iaitu secara sinkronis ataupun asinkronis. Kita pergi yang ke seterusnya. Baiklah, sinkronis. Sinkronis adalah interaksi pembelajaran antara guru dengan pelajar pada satu masa yang telah ditetapkan. Sama ada menggunakan teknologi video persidangan, contohnya Google Meet, Webex, Zoom dan sebagainya yang bersesuaian, yang menyenangkan antara kedua-dua belah pihak. Manakala asinkronis pula berlaku di mana guru menyediakan bahan terlebih dahulu dan interaksi pembelajaran dilakukan secara fleksibel iaitu tidak terikat dalam satu masa yang telah ditetapkan. Contohnya, guru boleh memberikan forum, perbincangan dan sebagainya. Guru boleh menggunakan banyak aplikasi yang sesuai seperti Kahoot, Google Classroom, Padlet, Google Docs atau apa-apa yang menyenangkan kepada kedua-dua belah pihak. Seterusnya, baiklah, bagi merancang pembelajaran dalam talian ini berjalan dengan lancar, satu model telah diperkenalkan iaitu model kafe iaitu konten. Konten di mana guru perlu membuat dan menyediakan kandungan bahan pembelajaran yang sistematik, logik serta mencabar bagi pelajar di mana guru perlu mencari aplikasi yang bersesuaian iaitu win-win situation, maknanya memudahkan guru dan juga memudahkan pelajar. Okey, yang kedua adalah aktiviti di mana guru perlu merancang aktiviti yang pelbagai yang boleh menarik minat pelajar untuk belajar secara dalam talian. Sama ada aktiviti itu boleh berbentuk aktiviti reflektif iaitu membuat perbincangan dalam talian dan juga yang kedua adalah aktiviti produktif iaitu membuat projek kolaboratif iaitu
aktiviti perbincangan dalam kumpulan. Baiklah, kita pergi yang ketiga iaitu facilitation, iaitu pemudahcaraan interaksi dengan pelbagai interaksi sama ada antara pelajar dengan guru, pelajar dengan pelajar atau pelajar dengan bahan yang disediakan. Maknanya kat sini medium apa yang sesuai digunakan supaya PDP tu terlaksana dengan lancar. Baiklah, yang terakhir adalah evaluation iaitu pentaksiran di mana guru boleh menggunakan pelbagai jenis penilaian yang relevan sama ada dalam talian ataupun apa-apa kaedah yang bersesuaian untuk pelajar. Yang mana guru boleh menilai secara kendiri atau membuat penilaian dalam kumpulan antara pelajar. Okay, terima kasih. Okey, terima kasih kepada saudari Nurul Sazana bersemangat dalam menerangkan apakah inovasi ini sangat perlu semasa pandemik COVID-19 ni. Kita semua sedia maklum bahawa virus ini sangat berbahaya dan boleh menyebabkan kepada kesihatan manusia. Jadinya keperluan inovasi ini sangat penting di mana seperti saudari Sazana menyatakan tadi, kerajaan Malaysia telah mewujudkan satu inisiatif iaitu menjalankan PDPC secara di rumah iaitu PDPR. Okey, seterusnya saya akan beri kepada saudari Nur Khalidah dalam memberikan cadangan bagi meningkatkan inovasi di sekolah. Dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Seterusnya saya akan terangkan pada topik cadangan untuk meningkatkan inovasi di sekolah. Okay, untuk melakukan perubahan, kita perlu bersikap, berfikir dan bertindak secara inovatif. Dan antara cadangan yang dapat meningkatkan inovasi di sekolah adalah mempunyai visi. Tujuan visi ini untuk kita fokus dalam melakukan inovasi. Dan seterusnya, cadangan seterusnya adalah mempunyai cadangan yang dinamik. Cadangan dinamik ini merupakan aturan rencana agar cadangan-cadangan yang ataupun idea-idea yang telah difikirkan dijalankan dengan sempurna. Dan terakhir kali dengan membina inovasi. Sebagai guru, kita perlu berani untuk melakukan inovasi agar kita dapat tahu kesalahan ataupun ada masalah teknikal setiap inovasi yang dilakukan dan juga dapat membuat penambahbaikan. Okay, next. Ini adalah antara cadangan inovasi yang telah dilakukan, itu inovasi kelas, di mana ruang pembelajaran di bilik darjah telah dilakukan iaitu kios ilmu. Kios ilmu ini merupakan contoh tempat yang dibina oleh pihak sekolah. Tujuannya adalah memberi ruang kepada guru-guru untuk membuat kelas PDP di luar bilik darjah bersama pelajar. Dan bagi subjek geografi ini sangat penting kerana kita boleh menyimpan model-model dan bahan-bahan alat bantu mengajar dan juga nota-nota untuk pelajar gunakan di kios ini. Seterusnya adalah inovasi komunikasi. Seperti yang telah panel sebelum ini bentangkan adalah keperluan inovasi iaitu WhatsApp dan Telegram adalah salah satu komunikasi yang digunakan antara guru dan pelajar dengan mewujudkan grup atau channel untuk memudahkan pelajar dan guru berkomunikasi semasa pembelajaran di alam maya, itu online class yang sedang berlangsung pada masa kini di Malaysia. Dan juga alat komunikasi ini merupakan dan memudahkan guru untuk berkongsi bahan pengajaran seperti bahan audio, video, dokumen dan gambar. Bahan bantu komunikasi WhatsApp dan Telegram ni tidak semestinya kita perlu melakukan inovasi baru kerana inovasi yang sedia ada boleh digunakan dan ditambahbaikkan. Okay, next. Seterusnya, inovasi dalam permainan. Inovasi dalam permainan ini membantu dalam meningkatkan daya kefahaman pelajar melalui soalan yang diberikan guru semasa dalam melakukan aktiviti permainan di dalam kelas. Dan ia menarik perhatian pelajar dengan menggunakan teknik permainan yang digemari oleh pelajar dan memupukkan kemahiran berfikir semasa bermain dalam kalangan pelajar. Contohnya Snake and Ladder and Puzzle Map. Snake and Ladder ni digunakan oleh guru dan
guru meletakkan setiap soalan pada nombor-nombor yang uh, pada setiap kotak, dan pelajar akan berusaha untuk menjawab soalan dan mengeluarkan kemahiran berfikir, kemahiran ilmu-ilmu yang telah dipelajari, yang telah pelajari sebelum ini. Seterusnya, puzzle bag ini membantu pelajar untuk meningkatkan daya ingatan pelajar. Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih. Okey, terima kasih kepada saudari Nurkhalidah atas cadangan yang diusulkan olehnya. Seperti yang dapat disimpulkan bahawa salah satu cadangan yang diusulkan itu iaitu berkenaan dengan permainan ni adalah sangat penting di mana dia dapat memberi minat dan juga meningkatkan tahap ke tahap kolaborasi antara murid-murid di kelas di mana pengajaran yang berlaku di kelas ni tidaklah terlalu agak hambar dan juga dapat diberikan kerjasama yang baik. Seterusnya kita masuk kepada ahli panel yang ketujuh iaitu saudara Hafiz Amri dalam menerangkan inovasi pendidikan di peringkat global. Dipersilakan. Okey, terima kasih kepada moderator. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, saya akan menerangkan mengenai inovasi pendidikan di peringkat global iaitu di Finland. Okey, seperti yang kita sedia maklum, Finland merupakan negara yang mempunyai sistem pendidikan yang terbaik. Okey, negara ini mempunyai sistem pendidikan yang terbaik sebab mereka berani menginovasikan ataupun mengambil langkah untuk memperbarui sistem pendidikan mereka semenjak tahun 1968 lagi. Okey, seterusnya. Okey, antara inovasi yang paling penting dalam sistem pendidikan di Finland ini ialah tiada ujian standardisasi. Okey, maksudnya di peringkat pentaksiran kebangsaan sendiri, mereka telah mengubah ataupun memperbarui pentaksiran mereka di mana sekolah di Finland ini tidak memfokuskan kepada persaingan ataupun perbandingan kedudukan di antara murid-murid, sekolah dan kawasan sama ada zon, daerah dan negeri. Okey, tidak seperti di Malaysia, kebanyakan kita akan membandingkan result antara murid-murid, antara sekolah, antara kawasan. Okey, contohnya seperti kalau kita nak bandingkan negeri mana yang mempunyai jumlah yang paling ramai mendapat straight A dalam SPM. Okey, itu contohnya. Okey, bila tiada pentaksiran standardisasi ini, okey, sekolah dapat memfokuskan kepada tahap perkembangan pembelajaran murid-murid berbanding kejayaan sekolah. Okey, tanpa ujian ni juga, guru-guru dapat memfokuskan aktiviti pembelajaran murid-murid dengan lebih baik. Okey, seterusnya yang kedua ialah ejen murid itu sendiri. Okey, untuk ejen murid ni, seperti yang kita tahu bahawa di Finland juga mempunyai masalah di mana guru-guru yang berusia kurang mahir dalam menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi ICT. Okey, jadi sekolah di Finland ini dia telah mengambil inisiatif untuk mewujudkan ejen murid di mana murid-murid yang muda ini yang pandai menggunakan ICT akan mengajar guru-guru dan rakan-rakan mereka mengenai ICT. Okey, disebabkan generasi yang berusia ini kurang mahir dalam menggunakan ICT, jadi mereka ni akan diajar oleh murid-murid yang muda yang lebih mahir dalam menggunakan ICT. Okey, konsep ini bukan sahaja dapat membantu guru-guru dan murid-murid, tetapi dapat meningkatkan kemahiran insannya seperti kemahiran komunikasi, keyakinan diri dan sebagainya. Okey, seterusnya antara inovasi yang penting di mana Finland telah memperbarui adalah waktu persekolahan. Okey, purata waktu persekolahan di Finland hanyalah 5 jam sahaja. Okey, sebab apa? Sebab mereka tidak mahu ada tekanan dalam kalangan guru dan murid-murid. Okey, guru-guru dan murid-murid hanya memerlukan masa yang singkat sahaja di sekolah. Okey, dan walaupun mereka berada di sekolah, kebanyakan masa di sekolah itu akan dihabiskan untuk bermain-main di luar. Okey, bila masa persekolahan ini singkat, maka guru-guru dah mempunyai banyak waktu untuk memfokuskan
ataupun mencipta kurikulum baru ataupun membuat penilaian terhadap murid-murid. Okey, seterusnya dia dapat mengurangkan tekanan dalam kalangan para guru dan murid. Bila tekanan itu dah kurang, maksudnya mereka dapat belajar dengan lebih baik dan perkembangan pembelajaran murid-murid itu sendiri akan menjadi lebih efektif dan berkembang. Okey, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih kepada ahli panel terakhir iaitu Saudara Hafiz Amri dalam penerangan berkenaan dengan inovasi di peringkat global. Kita semua tahu yang bahawa negara Finland merupakan negara yang maju dan juga mempunyai sistem pendidikan yang terbaik di dunia. Secara kesimpulannya yang saya dapat, kumpulan kami dapat simpulkan dalam seminar pada kali ini ialah inovasi ini dia merupakan satu perubahan yang berlaku dalam sistem pendidikan di mana dia bermatlamat bagi mewujudkan satu model insan yang kreatif dan juga inovatif selari dengan falsafah pendidikan kebangsaan di mana menekankan jeris iaitu jasmani, emosi, rohani, intelek dan juga sosial. Oleh itu kerajaan juga perlulah menyediakan pelbagai kemudahan bagi dapat sekolah-sekolah di Malaysia ini dapat melaksanakan pelbagai inovasi supaya inovasi ini dapat memberikan satu impak kepada pendidikan negara kita. Dan juga yang terakhir iaitu inovasi ini juga turut berlaku dalam meningkatkan kualiti modal insan guru. Tidak kiralah bakal-bakal guru di Malaysia ataupun guru yang telah sedia ada di Malaysia ini perlulah menyiapkan diri dalam pelbagai kemahiran supaya kemahiran tersebut dapat digunakan dalam mengubah pelbagai perubahan yang diperlukan dalam pendidikan di negara kita. Setakat ini saja bagi kumpulan 1 dalam membincangkan topik pada hari ini iaitu inovasi pendidikan, pelaksanaan dan juga penyebaran di sekolah. Sekian, terima kasih.